Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi saya Roy Ibrahim dalam GME Talk Show dan Saya Sahazan Siddiq daripada Entry Production. yes, kita ada guest yang special sangat hari ini dan jangan lupa GME Talk Show ini dibawa khas oleh GME dengan kerjasama Entry Production juga. dan juga Kia Studio dan disegarkan oleh Little B Malaysia. Love is like roses, floral aqua spray. Oh, wangi dia bercinta nak hilang. Rindu boleh bau wangi dia ni. Alright. So, untuk hari ni yang specialnya kita nak kenal pula siapa sebenarnya Entry Production ni. Sebab dia ni dalam industri dah lama dah sebenarnya. So kalau kita boleh kenalkan sedikit kita punya tetamu pada hari ni. Silakan bang. Okey, nama saya Muhammad Syahazan bin Siddiq. Entry Production ni sebenarnya dia dikelola, di-CEO kan oleh 3 orang ahli. Wow, 3 Bukan 2, bukan 1, 3 bang nak cakap bang. Yang pertama Adi Kamarudin, dia mahir bab technical. Yang kedua Ajib Rasli, bab design, bab logo, buat orang kata Entry ni yang design ni adalah dia. Dan ketiga saya sendiri yang untuk bukan technical, untuk marketing Facebook, Instagram dan juga web. Tiga-tiga ada kerjaya, tiga-tiga ada kerja masing-masing dalam Entry Production. Ada dia punya special lah. Dia punya bahagian sendiri. Betul. Okey, dalam Entry ni kan hari ni kita nak rungkailah sikit apa sebenarnya specialnya Entry ni. Apa dia punya servis yang sentiasa orang akan ambil. Okey, Entry ni dia buat lebih kepada videografi, rakaman, recording untuk live event, live streaming dan juga virtual event. Yang mana biasalah kita pergi kat dewan-dewan yang ada keluar kat projektor tu, yang ada keluar dekat TV secara live. Itu kerja dan kepakaran kami di belakang tabir. Betul, di belakang tabir. Dia beza dengan highlight video. Tim-tim videografi untuk buat highlight lain, dengan kami live feed lain. Live feed ni lebih pada live. Jangan buat silap dan kami akan berusaha kurangkan membuat silap secara live. Sebab kita on the spot. Betul, on the spot. Kadang-kadang kita tak jangka kesilapan yang akan berlaku. Benda tu lah kita kena cover balik supaya tak nampak itu salahkan kita orang. Faham. Alright. So tu sedikit lah berkenaan dengan Entry. Tapi saya dapat makluman daripada kita punya producer hari ini, kita mempunyai tetamu seorang lagi. Seorang lagi. Wakil daripada Entry. Jom kita tengok di skrin. Siapa nampaknya? Okay. Hello. Tu siapa yang berkahwin tu? Sebenarnya dua tetamu sebenarnya. Hai, betul. Assalamualaikum. Kita bagi salam dulu lah bang. Assalamualaikum. Hello, macam mana? Kaji cuaca di sana, Encik Haji. Kita salah rancangan. Salah rancangan. Sorry, sekejap lagi. Buat berita. Okay. So, kita kenalkanlah kita punya tetamu di kaca skrin. Silakan bang. Tetamu kita kali ini yang berbaju biru tu adalah partner kita orang lah. Nama dia Ajib Rasli. Yang di sebelah tu MC paling tersohor di sekitar KL. Di sekitar Kuala Lumpur. Sebab siapa-siapa pengantin kahwin tak kenal dia, tak payah kahwin pun tak apa. Tapi kan nampak macam Abang Ajib pakai baju sukan dengan abang ni kan macam pengulas sukan. Tapi kita bukan. Kita bukan. Jangan salah. Bola pun tak kerti nak bermain. Jangan dia tanya, memang tak tahu. Alright, so Assalamualaikum. Cik Haji, boleh kita ke udara? Cik dengar? Boleh dengar ke? Tes suara dengar ke tak? Dengar. Alhamdulillah. Okey, apa khabar kepada semua tu rakan-rakan yang ada dekat studio GME ya? Ya, GME. Yang tengah bersiaran secara green screen. Kali ni saya rasa macam special lah sebab selalu kita buat kerja kat situ kan. Kali ni kita jadi guest ada dekat dalam Zoom. Tu special sikit lah hari ni. Alright. Okay, Apa tadi soalannya? Belum lagi. Dulu. Belum lagi bang. Soalan belum kemukakan lagi. Kita perkenalkan diri dulu. Yang di sebelah Encik Haji berbaju hitam, nama dia Encik Hardi Arbi. Apa khabar bang?
Alhamdulillah sihat. Okey. Alhamdulillah ada rumah. Dah Alright. setahun dah ada rumah, dah stres. Tahun. Bang, saya pasal ni lah saya stres bang. Ini stres bang ni bang. Tahun lebih kat rumah bang. Apa pun tak boleh buat bang. Ini dah stres macam ni bang. Dapat cakap depan TV ni bang. Oh, dia punya puas yang lain macam. Tu penting tu. Okey. Nasib baik sempat Gilang Kawi. Korang sempat lah, tak ajak. Sempat shopping lah Okay. Alright. So kita sambung balik. Alright. Untuk entry ni kan sebenarnya dia punya kita panggil dia punya scope ataupun market dia tu yang macam mana, sebab setengah orang cakap entry ni lebih kepada wedding sahaja, tapi saya nampak ada juga corporate. Kita nak baiki dia punya perception ni, sebenarnya entry ni cover untuk event yang macam mana. Kalau Abang Ajib boleh ni lah, boleh jawab. Abang senyap lah dekat studio ni. Ajib jawab. Okey, sebenarnya entry production ni kita lebih cover untuk kerja-kerja live feed. Okey, macam mana kerja live feed tu rasanya ramai dah tahu dah. Apa yang berlaku dalam dewan tu kita akan show, akan nampak dekat skrin. Jadi dari segi skop marketing tu, macam dari segi circle klien kita tu, dia setakat ni alhamdulillah dah merangkumi pelbagai kategori dah. Sebab kalau yang daripada wedding, dia banyak circle yang datang melalui kontak-kontak Adi dan Syazan. Kalau daripada circle yang macam klien daripada corporate, dinner, seminar, kebanyakannya dia melalui saya punya circle. Jadi bila ada gabungan dekat situ, so entry production ni boleh dikatakan banyak kategori klien kita boleh cover. No hal. Alright, nampak tak tu? Okay, so kita nak tanya pula klien yang pernah menggunakan khidmat entry production, walaupun JME sentiasa guna lah kan. Tapi kita nak tanya orang lain pula. Encik Hardi, boleh explain sikit tak pengalaman bekerjasama dengan entry production ni Encik? Okay, entry production ni saya rasa kerjasama pertama kita orang dalam tahun 2017, 2018 kalau tak salah lah. Tapi saya ni dulu memang terlibat secara langsung dalam wedding dan juga corporate, tapi lebih banyak ke wedding. Jadi yang saya faham wedding ni dulu, terutama sekali wedding berprotokol ni, wedding tu selalunya jadi kaku tau. Kaku dalam bentuk persembahan, kaku dalam bentuk pengacaraan dan kaku dalam bentuk live feed pun. Jadi antara yang kita buat perubahan, masuk saya sendiri, adalah bila saya mengacarakan wedding terutama sekali berprotokol ataupun majlis yang dihadiri oleh raja-raja, kita cuba ringankan benda tu. Jadi kali pertama saya kerjasama dengan entry production, yang saya nampak adalah entry production ni ada sense yang dia meringankan live feed dalam satu-satu event. Masa tu kita kerjasama dalam wedding lah, saya tak pernah kerjasama dengan mereka dalam corporate. Jadi bila dalam wedding tu saya nampak entry ni dia buat lain lah. Dia tak buat macam orang lain buat tukar kamera, pergi pelamin, tukar kamera, dia buat macam kita tengok live show tau. Macam kita tengok AJL macam tu. Jadi rasa macam bila kita duduk dalam dewan tu, bila ada skrin 2 ataupun 4 skrin, saya rasa orang tak tengok pelamin dan orang tak tengok apa kejadian atas pentas. Orang lebih suka tengok skrin sebab diorang portraykan skrin tu jadi hidup macam kita tengok live show dekat TV. Itu saya nampak kelainan. Jadi masa tu saya dah rasa macam ini boleh match dengan perangai saya ni diorang ni. Sebab tu kita keluarkan satu hashtag, kita buat ONA bersama Hadi Arbi dengan entry production. Jadi selain daripada majlis wedding yang berprotokol yang dihadiri oleh VIP dan juga kerabat diraja, selain daripada majlis itu jadi majlis yang sangat formal dan kaku, kita boleh livekan dari segi persembahan MC, persembahan band, dan juga livekan seolah-olah macam orang tengok kat skrin tu macam live TV. Jadi itu kelebihan entry yang saya rasa tak ada dekat tim-tim MCP ataupun tim live feed lain. Ni kita kata betul-betul klien yang bagi feedback betul-betul. Nak tambah ke nampak abang macam sebab berkobar-kobar nak bercakap tu. Okey, silakan. Dia sebenarnya kita entry ni, saya Ajit dengan Adi, dia kalau nak bercakap dia macam
kau entry, kau cakap sembang, kau angkat diri kau boleh lah. Itu sebab kami perlukan biar klien kami yang cakap untuk kami. Kami tak nak cakap kasih baku angkat sendiri bang. Sebab abang antara MC yang boleh kita orang berkolaborasi, yang kasih langgar, kasih ona. Abang memang kalau dapat memang kami puas hati betul. Macam-macam kita boleh buat. Antaranya yang program Corporate Maybank. Saya pula jenis kalau saya bekerja, contoh katakanlah saya tak kisahlah majlis tu ada menteri ke, ada raja ke, orang cakap jangan jalan ke, saya akan turun. Saya akan turun dari pentas saya akan jalan, saya akan usik-usik penonton. Dulu wedding tak ada macam tu. Dulu wedding semua jenis macam habis satu lagu diam, main muzik satu lagu lagi. Kita orang bercakap di tengah lagu, kita orang berjalan, kita orang usik penonton. Jadi bila dengan entry dia orang bersahaja tau. Dia orang macam bila dia orang nampak saya buat hal, dia orang akan kejar. Bila saya nampak ada satu kamera kejar saya. Kalau wedding yang dulu ni biasanya akan ada satu kamera, satu station, satu kamera yang orang bawa. Sama ada kamera besar ke kamera kecil orang bawa tu. Tapi yang kamera bawa tu pun dia tak jalan macam entry jalan. So entry ni macam terutama sekali bila ini yang saya nampak bukan saya menidakkan tim-tim lain yang ada. Bila ada Ajib terutama sekali, Ajib ni akan bermain dengan apa tak nama benda tu, fly ke apa ke. Dia akan naik atas pentas, dia pusing. Jimbal. Jimbal. Dia bagi nampak. Jadi dekat kamera tu nampak macam benda tu macam suasana dalam dewan tu, kalau kita tak ada dekat dewan tu pun kita dapat rasa kan, katalah kita buat live, tapi kalau dalam dewan pun kita orang tak akan tengok pentas, orang akan tengok dekat skrin. Lawa betul lah dekat skrin, dia pusing-pusing, dia boleh berjalan, boleh berlari. Saya rasa itu entry yang start, tapi lepas tu baru saya nampak ada beberapa tim lain dah mula berani dengan perangai yang macam tu juga. Tapi saya rasa untuk start daripada 17 tu yang buat Ona dengan saya yang kali pertama tu saya entry yang dia sebab kebanyakan tim-tim video dia tak berani naik atas dewan. Jadi kita orang naik juga walaupun orang marah sebab bila orang nampak Messi atas dewan tu bila keliling. Tapi jangan kau tengok dewan, kau kena tengok screen live feed, sebab tu kau panggil kami live feed. Bila kau tengok screen live feed kau nampak punca cerita tu bang. Tu yang kita naik juga tu. Tapi macam wakil rakyat sikit bang ya. Sabar. Lek. Okey. Napas. Dia Alright. So ada apa-apa ni, abang nak tambahkan sedikit sedikit berkenaan dengan macam ni? Bang, kita pernah buat corporate dengan hari untuk satu program Maybank dinner malam kan? Maybank tu. Itu antara yang kita memang belanja kakao malam tu. Betul. Alright. So kalau yang Maybank berapa? 1,000 orang 1,000. Tapi Maybank tu saya rasa pertama saya buat corporate dengan entry, tapi masa tu rasa macam bila saya nyanyi, lepas tu penonton nyanyi sama-sama. Lepas tu dia yang nyanyi kat tangga tu ke? Saya nyanyi saya ingat saya nyanyi atas pentas. Yang nyanyi dekat tangga pentas tu, yang ada motor tu. Tangga pentas. Yang ada motor tu. Tapi yang saya ingat masa kita ajak penonton nyanyi ramai-ramai, lepas tu dia nyalakan dia punya flash. Lepas tu kamera tengah fokuskan dekat penonton, tapi at the same time korang masukkan saya dalam frame tu juga, jadi macam yang tu macam lawa gila. Mood concert bang, mood concert. Dia balik tak tidur tu, kena tengok terkenang-kenang tu. Tak, walaupun saya dengar, tapi kita dah imagine dah situasi tu. Itu kepuasan live feed. Macam Abah Hadi kata, live feed ni selalu dia akan statik. Kalau kita bergerak, kita fly, kita akan dapat macam mana AJL ada. Kita takkan panggil AJL sebab mahal. TV3 AJL mahal. Kalau panggil kami, kita akan buat macam mana AJL dan TV buat. Itu yang puas hati dengan entry tu. Betul tak bang? Jangan marah kan. Betul. Alright. Semangat sangat Sazan ni. Pakai rakyat bang, menang semalam. Okey, Abang Ajib nak tambah apa-apa ke dari segi teknikal ke, kenapa entry ni lain daripada yang lain? Apa yang Abang Ajib bagi lebih kepada klien tu? Okey, dalam entry ni sebenarnya kalau kita ambil contoh tim live feed yang selain pada entry, konsep kerja dia satu bos, satu switcher di konsol, dan yang menjadi kru di depan adalah staff lah bekerja. Tapi dalam entry, yang cameraman paling depan pun bos, yang di switcher pun bos, yang kamera tengah pun bos. Jadi kita bagi arahan dalam intercom bukan hanya mendengar satu arahan. Kita sentiasa discuss daripada kamera yang paling hujung
Kalau saya jaga kabel paling hujung, saya juga boleh bagi arahan kepada siapa yang jaga di switcher, antara Syazan ataupun Adi. Kalau Syazan berada di kamera tengah, dia juga boleh tengok apa yang berlaku keliling, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kena kejar. Dia juga boleh roger, so kita sama-sama decide mana satu yang kita nak hantar dekat skrin. Contoh kalau kita tengah performance, ada stage performance, ada band ke, kalau dah start menyanyi lagu, dalam tiga-tiga ni yang lebih familiar dan minat dengan muzik, saya lah. Jadi cara kita nak shoot, masa bila kita nak fly, masa kita nak belanja dia bentuk macam concert mode, masa bila kita nak tukar shot pun, kita dalam intercom masih boleh berinteraksi bersama 3 orang ni untuk mendapatkan visual yang paling menarik dekat skrin. Jadi kalau kata skrin tu tak cantik, saya nampak skrin tu tak cantik, kita sendiri yang akan tegur dalam intercom tu, akan bergaduh. Syazan tahulah, tak kira job siapa pun, yang penting kita kena deliver dekat skrin tu cun. Sebab pada saya, bila skrin live feed mula on, itu adalah masa untuk saya membebel. Sebelum skrin tu on, saya akan diam. Sebab bab teknikal, susunan, keperluan, Syazan dan Adi yang akan membebel. Itulah rasa entry. Okey, kita nampaklah flow kerja tu masing-masing, dia ada flow kerja. Alright. Okey, so nampaknya masa mencemburui lagi. Masa ni cemburu je kan? Lah. Aku cepat ke masa lah. Cemburu sangat. Alright. So kita nak tahulah kata-kata daripada Encik Hardi kepada klien yang belum lagi menggunakan servis daripada entry and macam experience yang macam mana untuk dia orang try entry ni. Kalau Encik Hardi boleh berikan sedikit ucapan terakhir lah untuk program pada hari ini. Saya rasa bagi pelanggan-pelanggan corporate ke wedding ke ataupun siapa sajalah yang belum menggunakan Hemat Entry, saya boleh yakinkan anda bahawa satu yang saya rasa selain daripada dia punya kreativiti dengan dia punya inovasi diorang dalam menjalankan kerja-kerja live feed ni, diorang ni sangat senang untuk kita bekerja sama. Contoh, diorang sangat open dengan idea daripada semua orang. Saya sebagai pengacara majlis, biasa kadang-kadang saya tanya diorang, saya kata, saya perlukan gambar yang saya nak masukkan dalam penceritaan, saya boleh tak? Jadi diorang selalunya akan senang untuk menerima idea-idea dan boleh bekerja sama dengan mudah. Jadi itu penting sebab kadang-kadang bila kita buat event ni stres kan. Kita buat event ni stres. Jadi bila stres tu kadang-kadang klien, vendor, MCP, pengacara majlis contoh, bila kita tak boleh nak terima idea masing-masing, dia jadi belanggar. Tapi bila ada tim yang kreatif dan dia boleh terima orang punya idea, kerja tu jadi mudah. Dan kepada entry juga saya nak bagi sedikit saranan, terutama sekali contoh yang macam diorang buat hari ini. Saya yakin dengan kreativiti yang diorang ada, diorang tak akan limitkan diorang punya servis kepada perkhidmatan perkahwinan dan juga corporate saja. Saya sangat-sangat menunggu untuk mereka explore kerja-kerja seperti live streaming dan sebagainya, dan live talk show yang macam kita adakan sekarang juga. Saya harap mereka akan jadi pioneer yang penting untuk diterima, sebab ini akan menjadi salah satu daripada norma baru yang kita rasa akan menjadi panutan untuk industri event selepas ini, terutama sekali pasca COVID-19 ni. Thank you so much Encik. Okey, Abang Ajib, akhir kata lah, ada apa-apa ke nak tambah? Last sekali rasanya tak ada apa kot, sebab saya terpaku sekejap walaupun dalam zone ni, bila dengar Abang Hadi cakap, saya rasa macam tengah penutup dalam satu event. Kan? Jadi kalau siapa yang melihat video ni, kita dah selalu buat kerja dengan pengacara majlis Abang Hadi ni, dan kita nak bagi tahu Abang Hadi ni dia multi purpose, multi talented. Dia juga boleh menyanyi band, menguruskan majlis, wedding ke, tradisional ke, korporat ke, nak buat hanky-panky gila-gila, Abang Hadi memang terbaik. Apa-apa pun kalau nak cek pengacara, kita boleh juga. Suggest Abang Hadi kita juga. Okay, alright, thank you so much Abang Ajib dan juga Encik Hardi. InsyaAllah kita jumpa lagi, bye. Terima kasih. Okey, nampaknya kita berdua dah. Kita berdua. Berdua dah. Okey, so akhir kata daripada abang lah. Akhir kata pada kami. Okey, silakan.
Kami mendoakan agar PKP ini ditamatkan dan COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan clear, kami nak bekerja semula seperti biasa. Itu yang kami harapkan. Cuma akhir kata daripada saya, rajuk si pungguk rindukan bulan. Wow. Sabar, jangan worry, belum habis. Rajuk si pungguk rindukan bulan, setiap malam tidak berteman. Ingin kami panggil cover di dalam dewan, call saja kami untuk tempahan. Perfect pantun tu. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa GME Talk Show ini dibawa khas oleh GME dengan kerjasama Entry Production dan juga Kia Studio yang disegarkan oleh Little B. Love is like roses. Flora Aqua Spray. Bye. Assalamualaikum. Tangga bau, rindu bau dia. Aduh, mai Puspa Wangi.